Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita terbaru hari ini mengenai analisis undian yang harus disedari oleh semua rakyat Malaysia. Sebelum ke berita sepenuhnya, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan mempertimbangkan untuk menyokong channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info berita seterusnya. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda kerana setiap komen Anda amatlah berharga. Pengundi Cina di Malaysia terdiri dari 28% dari jumlah keseluruhan pemilih, merangkumi 4,9 juta pengundi di semenanjung Malaysia. Ini menjadikan mereka komuniti kedua paling besar. Disebabkan komposisi kerusi yang bercampur-campur serta sejarah kehidupan di serata Malaysia, termasuk di kawasan pedalaman, pengaruh mereka dalam menentukan keputusan pilihan raya melangkaui segelintir kerusi majoriti Cina di bandar. Disebabkan sengitnya persaingan politik, boleh dikatakan orang Cina Malaysia menentukan keputusan pilihan raya di lebih sepertiga semenanjung Malaysia. Artikel keempat siri ini membincangkan tahap variasi dan impak sokongan orang Cina sama ada kuat atau lemah dalam pilihan raya terhadap gabungan-gabungan dalam PRU 15. Sokongan lebih tinggi dari pengundi Cina sedikit sebanyak menaikkan prestasi PH khususnya DAP. Sokongan kuat dari mereka mengkukuhkan kejayaan gabungan itu. Kurangnya sokongan pengundi Cina pula melemahkan BN yang sudah sedia lemah menolak MCA ke pinggir gelanggang politik dan membataskan cita-cita PN apabila masyarakat itu menolak sepenuhnya naratif yang dibawa gabungan berkenaan. Sokongan pengundi Cina semakin kuat. Dalam sokongan pengundi Cina buat PH dalam PRU 15 dianggarkan paling tinggi dalam sejarah, lebih tinggi daripada pilihan raya sebelumnya. Sokongan mereka meningkat dari anggaran 91% pada PRU 14 kepada 95% pada PRU 15 di semenanjung Malaysia. Namun harus diingat dari segi bilangan, pengundi Cina yang keluar mengundi adalah lebih rendah dalam PRU 15 berbanding PRU 14. Sokongan dalam PRU 15 adalah lebih tinggi dari PRN di Melaka 2021 dan Johor 2022 yang masing-masing mencatat anggaran 90% dan 79%, menguatkan lagi dinamik peralihan sokongan terhadap PH. Tren yang dilihat lebih hebat berlaku di Borneo dan akan dibincangkan dalam bahagian yang akan datang. Sokongan pengundi Cina boleh diibaratkan sebagai satu kutub dalam pembahagian etnik di negara ini. Ia merupakan teras kekuatan politik buat PH memandangkan gabungan ini meraih sokongan paling kuat dari orang Cina berbanding kaum lain. Berbeza dengan gabungan lain, sokongan diraih PH merentasi kaum berbeza meskipun pada tahap yang berbeza-beza. Kurangnya sokongan Cina merupakan kelemahan gabungan lain, baik BN maupun PN. Mereka harus bermuhasabah diri tentang mengapa mereka menerima sokongan rentas kaum yang terbatas. Untuk UMNO BN pula, impak korupsi, dasar berat sebelah dan hakikat yang ia tidak lagi menjadi gabungan pelbagai kaum telah lama dibicarakan. Impak UMNO dalam ketidakstabilan politik untuk 4 tahun kebelakangan ini serta kepimpinan Zahid Hamidi dalam PRU 15 turut membuatkan hati pengundi Cina tawar. Bagi PN pula, selaku gabungan yang secara relatifnya baru, retorik perkauman dan agama yang bersifat meminggir dan serangan demi serangan ke atas amalan budaya dan agama, individu serta institusi orang Cina telah meninggalkan kesan mendalam. Naratif politik PN membayangkan Malaysia tanpa orang Cina, di mana mereka bukan sahaja mau disingkirkan, bahkan menjadi sasaran dalam usaha gabungan itu meraih kuasa. Seperti masyarakat lain, pengundi Cina memberi sokongan kepada pihak yang dirasakan menghormati mereka. Mereka mengundi pihak yang dirasakan dapat merealisasikan aspirasi mereka sebagai sebahagian dari negara ini serta harapan untuk masa depan mereka dan anak-anak mereka. PN masih belum sadar yang mereka tidak boleh menang dengan retorik dan pendekatan politik yang memecah belahkan dan meminggirkan sebahagian besar pengundi. Variasi sokongan pengundi Cina, jika melihat sejarah, kaum Cina memang paling kerap beralih sokongan, mengambil risiko dan menghukum wakil rakyat yang mempunyai prestasi buruk dalam politik. Fenomena terakhir itu paling jelas dalam PRN Sarawak 2021 dan dibalikkan pula pada PRU 15 dan akan dibincangkan dalam artikel yang seterusnya. Namun, dalam PRU 14 dan PRU 15, sokongan pengundi Cina kekal stabil buat PH
gara-gara seruan yang jelas ke arah keterangkuman, tadbir urus lebih baik dan ekonomi yang lebih kukuh. Janji kestabilan politik oleh PN pula tidak diterima baik pengundi Cina, memandangkan retoriknya yang merosakkan keharmonian sosial serta mengancam tempat mereka di Malaysia. Melihat undian etnik mengikut negara memberikan pemahaman mengenai corak sokongan Cina yang berubah-ubah. Peningkatan sokongan Cina kepada BN dan PRN Johor 2022 adalah untuk menghukum PH yang ketika itu diterajui Dr. Mahathir Mohamad atas pengurusan ekonomi yang lemah pada 2018 sehingga 2020 serta sebagai penghargaan buat kepimpinan UMNO Johor ketika itu, Hasni Mohamad yang kemudiannya disingkir dari jawatan Menteri Besar meskipun memimpin UMNO BN dalam PRN. Dapatan tentang sokongan mengikut negeri diperincikan di bawah. Ia menunjukkan sokongan pengundi Cina buat UMNO BN merosot lebih separuh di Johor dari anggaran 13% pada PRN 2022 kepada hanya 6% pada PRU 15 kurang 6 bulan kemudian. Peratus sokongan terbesar pengundi Cina buat UMNO BN adalah di Terengganu, namun ini sebahagiannya dipengaruhi bilangan pengundi Cina yang sedikit di sana, lalu menyumbangkan nilai peratusan yang lebih tinggi. Ia juga karena PH agak lemah di negeri berkenaan. Tahap sokongan Cina yang minimal kepada PAS PN pada PRU 15 di negeri-negeri yang ditadbir mereka, Kelantan dengan anggaran 4%, Terengganu 1% dan Kedah 0% adalah tanda penolakan orang Cina terhadap kerajaan PAS PN serta kempen-kempen mereka. Dapatan untuk MCA pula amatlah menyedihkan. Dapatan di pelbagai negeri menunjukkan MCA telah lama hilang tapak sokongan di negeri-negeri seperti Perak, Johor dan Pahang. Sokongan orang Cina yang sangat rendah di negeri-negeri ini adalah isyarat MCA sudah hilang tempat dalam politik tanah air dan hanya bergantung kepada UMNO. Kelemahan UMNO dan kejatuhannya dalam PRU 15 turut menjadi kejatuhan rakan-rakan kongsinya dalam BN. Prestasi MCA dalam PRU 15 adalah paling buruk sejak 1986. Ia masih belum pulih dari kehilangan besar-besaran sokongan Cina semasa PRU 2008 dahulu. Hanya presidennya Wee Ka Siong dan Wee Jack Seng yang menang, yaitu di kerusi Parlimen Air Hitam dan Tanjung Piai, itu pun dengan margin lebih rendah. MCA sudah pun berada di pinggir tebing politik. Kesan polarisasi pengundi Cina yang lebih besar. Dalam menilai sokongan pengundi Cina PRU 15, penting untuk melihat kedua-dua faktor penurunan kadar keluar mengundi sebanyak 14%, bukanlah angka yang tidak signifikan, serta peralihan sokongan kepada PH pada kadar anggaran sederhana yaitu 4%. Penurunan kadar keluar mengundi menandakan pengundi Cina tidak berpuas hati dengan pihak politik yang ada. Kegagalan PH di bawah Mahathir untuk memberikan respon sewajarnya terhadap kebimbangan perniagaan kecil Cina dan menangani isu berhubung hal-hal seperti pendidikan dan perlindungan hak beragama dan budaya yang berlanjutan sekian lama masih kekal. Tren pengundi yang tidak mahu lagi terlibat dalam politik masih tetap ada. Hal ini ketara terutamanya dalam PRN apabila semakin ramai pengundi luar tidak mahu pulang mengundi. Di kerusi-kerusi spesifik di mana sokongan Cina memainkan peranan penting, ia kembali kepada persaingan sengit dan pertempuran tradisi melibatkan DAP dan parti lain, terutamanya MCA. Ada 3 kerusi ditandingi DAP yang dapat memberikan gambaran berkenaan hal ini, Bentong, Raub, dan Air Hitam. Di Bentong dan Raub, sokongan tinggi pengundi Cina menentukan kejayaan DAP. Kadar keluar mengundi yang menurun serta sokongan Cina yang sedikit lebih rendah buat calon PH di Air Hitam pula mengukuhkan kemenangan MCA. Pun begitu, di semua kerusi ini, sebilangan kecil minoriti India juga memainkan peranan penting dalam menaikkan calon DAP di Bentong dan Raub yang menyaksikan kemenangan diraih dengan margin lebih tipis. Keperluan bagi mana-mana parti atau gabungan mendapat sokongan bukan Melayu untuk menang menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan pilihan raya apabila corak polarisasi pengundi mengikut etnik Melayu menyokong PN dalam merebak luas ke seluruh negara. Dengan polarisasi etnik berlaku di saat 3 gabungan coba merebut undian, persaingan pun menjadi sangat sengit dan maka setiap undi menjadi penting. Memandang ke hadapan, PH mempunyai kebergantungan yang agak jelas
kepada sokongan pengundi Cina, dan ini bukan sahaja dikerusi yang dibincangkan di atas. PRU-15 pengundi Cina menjadi asas sokongan terbesar buat PH. Sejarah menunjukkan yang orang Cina mahu melihat hasil. Mereka mahukan prestasi yang baik dan akan menghukum sesiapapun yang berkuasa jika mereka tidak dapat membuat kerja dengan baik. Apa yang disampaikan kepada mereka dan bagaimana layanan terhadap parti yang paling disokong mereka, yaitu DAP. Semua ini diteliti dengan mendalam oleh mereka. Apa yang penting, lebih ramai orang Cina tidak mahu lagi terlibat dalam landscape politik. Mereka berasa tidak berdaya untuk mengubah politik yang coba menyingkir tempat mereka di Malaysia dan yang bermain dengan naratif yang mengguris hati mereka. Polarisasi politik nasional terhasil dari gerakan politik yang memecah belahkan dan mencetuskan perpecahan dari peraturan berpakaian dan dikenakan ke atas kumpulan minoriti hinggalah ke insiden-insiden lain yang menjadi mereka sebagai sasaran. Penarikan diri dari politik dan rasa tidak puas hati, meskipun dalam diam, adalah kuat dan dapat dirasakan di lapangan. Polarisasi etnik menunjukkan ada api yang membakar dalam diam tentang bagaimana masyarakat ini dilayan dan diperlakukan. Pada masa yang sama, tersimpan harapan kecil di lubuk hati untuk menjadi satu negara yang lebih kuat buat semua warga. Buat masa ini, seperti disahkan dalam kajian, sokongan hebat pengundi Cina dan harapan mereka disandarkan kepada PH dan kerajaan Anwar Ibrahim. Tindak tanduk PN telah menjadi gabungan itu bukan pilihan buat majoriti pengundi Cina. Tindak tanduk UMNO BN MCA juga boleh dikatakan sama sahaja dalam PRU 15. Adakah perkara ini akan berubah dalam PRN yang akan datang? Kita tunggu dan lihat. Corak sokongan pengundi Cina pada PRU 15 menunjukkan kejelasan dan kesepakatan dalam mengundi. Undi mereka menjadi bernilai dan penting apabila mereka berada dalam kesepakatan dalam sokongan yang diberikan. Mereka berharap untuk dilayan seperti rakyat yang benar-benar dipandang penting. Terima kasih kerana setia menonton. Bertemu kembali di dalam berita seterusnya.